أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, Fatimah Zahra, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita. Kita tak mati lagi malam ni, panjang lagi umur kita. Celik-celik pagi tadi pun atas katil lagi, tak meninggal lagi, alhamdulillah. Dan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita peluang untuk kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi safwatul mukhtarah, yang terpilih di kalangan yang terpilih, dalam keadaan kesibukan, habis kerja dan sebagainya. Allah bagi kita peluang dan kekuatan untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, salat jemaah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini dalam kesempatan jangka masa yang agak ringkas ini, insya-Allah saya nak kongsi sedikit dengan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Quran, para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. Bagaimana dan apa yang dibuat oleh para sahabat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat mereka sebegitu rupa. Para sahabat ni dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam Quran Allah sebut was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mula-mula memeluk agama Islam, dan orang-orang yang awal dalam perjuangan Islam daripada kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dapat satu pangkat, dapat satu darjat yang Allah isytihar dalam Quran. Kita sendiri belum tentu dapat pangkat tu. Pangkat ni nama Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sahabat Allah isytihar dalam Quran dapat pangkatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab tu para sahabat kita sebut radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Ja'far bin Talib radhiyallahu anhu. Tabi'in kita tak sebut radhiyallahu anhu, Hasanul Basri rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah. Para sahabat Allah isytihar dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan para tabi'in mereka ini yang mengikuti para sahabat pun boleh mendapat pangkat radhiyallahu anhum wa radu'an. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang dibuat oleh para sahabat sehingga mereka dapat pangkat ni? Kita pun boleh dapat pangkat yang sama kalau kita mengikuti jejak langkah para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis." Hendaklah kamu tetap teguh dengan sunnah aku, kata Nabi,
dan sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu, addu ni maksudnya kamu bukan genggam, gigit. Kan? Gigit dengan gigi geraham kamu. Nak sebut, nak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan senang. Lebih-lebih lagi sunnah Nabi yang paling besar iaitu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah pakai jubah, pakai kopiah, itu orang tak kacau. Tapi sunnah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi, hukum hakam yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan. Sunnah ni bila kita nak buat, orang akan tentang kita. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Addu 'alaiha bin nawajis." Hendaklah kamu cengkam dengan gigi geraham kamu. Seolah-olah Nabi membayangkan nak amalkan sunnah Nabi ni sampai satu tahap nak pakai tangan pun tak boleh. Orang sekat kita, orang tindas kita, orang tekan kita. Waktu itu guna gigi nak pertahankan Islam. Nak sebut ikut sunnah Nabi dan sunnah para sahabat selepas daripada itu. Sebab itulah Nabi SAW puji para sahabat. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kata Nabi. Sebaik-baik zaman, zaman aku. Sebaik zaman, walaupun zaman kita ada kereta, ada internet, macam-macam teknologi hebat ni, Nabi nak sebut sebaik-baik zaman, sebaik-baik umat, sebaik-baik orang yang mempunyai jati diri ialah zaman Nabi SAW. Zaman Nabi dan zaman para sahabat. Khairul quruni qarni, zaman aku, thumma alladhina yalunahum. Kemudian selepas daripada zaman aku, zaman para tabi'in. Kemudian selepas daripada zaman aku, zaman tabi'it tabi'in. Kita dengan zaman Nabi, Allahu Akbar, cukup jauh. Cuma tuan-tuan sekalian, kalau kita nak dapat darjat yang sama yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab dalam ayat tadi pun Allah Subhanahu wa taala sebut, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kita orang terkemudian ni yang ikut Nabi, yang ikut para sahabat, insya-Allah boleh dapat pangkat yang sama, radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa lagi yang kita nak selain daripada dapat redha Allah? Sebab tu ada setengah ulama kata nikmat Allah yang paling besar melebihi ganjaran syurga ialah redha Allah. Ini ada setengah ulama sebut macam tu. Nikmat Allah yang paling besar melebihi ganjaran syurga ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita nak selain redha Allah? Allah redha pada kita ni, Allahu Akbar, kita dapat segalanya bila Allah redha pada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam jangka masa yang agak ringkas ni, saya nak kongsikan apa yang dibuat oleh para nabi dan juga para sahabat sehingga Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam Quran, sehingga buat pengisytiharan dalam Quran puji para sahabat. Dan inilah ayat yang disebut oleh guru saya, orang Syiah tak lihat jawab. Sebab Allah isytihar dalam Quran, minal muhajirin wal ansar, di kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin ni termasuk siapa dia? Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, yang orang Syiah mengkafirkan perempuan ni, orang-orang ni, sahabat-sahabat ni. Orang Syiah kafirkan sahabat-sahabat ni, Umar Al-Khattab, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sebagainya. Dalam ayat ni termasuk di kalangan muhajirin, Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, semuanya golongan muhajirin yang dituduh kafir oleh orang Syiah. Dalam Quran Allah isytihar radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa mereka nak menidakkan ayat Quran, ayat Allah Subhanahu wa taala? Baik. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat pendek je. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sebut 4 perkara yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sehingga menyebabkan Nabi dan para sahabat zaman itu zaman yang terbaik, dan golongan ini golongan yang diisytiharkan oleh Allah dapat pangkat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga Allah bagi kelebihan kepada Nabi dan para sahabat, mereka dapat menguasai 2/3 dunia. Zaman para sahabat, zaman Umar Al-Khattab, Islam mula tersebar luas ke seluruh dunia, melepasi Jaziratul Arab.
Islam sampai ke Spanyol, sampai ke Syam, sampai ke Syria. Allahu Akbar. Saya masa saya belajar kat Syria dulu, kita pergi tempat satu qal'ah, satu kita panggil kubu Rom, Byzantine Rom tu, kita pergi. Bagaimana para sahabat sampai ke situ, kubu tu penuh dengan patung, keliling tu patung. Bila para sahabat masuk, antara yang dibuat oleh para sahabat ialah menghancurkan patung-patung. Dan dalam banyak-banyak patung tu ada patung besar tengah baring. Saya lebih kurang macam kita lah, orang jugalah, lebih kurang tinggi. Kalau tuan-tuan ada masa, tunggu bila Syria ada aman sikit nanti, pergilah ke Syria. Sampai ke Busra. Busra ni ada satu qal'ah, satu kubu. Ada tu patung tu. Patung tengah baring tu dipotong daripada kepala sampai kaki tu macam kita potong kek. Licin je. Dan ditulis kat situ, patung ini telah dipotong oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana tajamnya pedang yang digunakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sehingga pada setengah riwayat sebut pedang tu besar. Sayyidina Umar naik kuda, pedang tu terserit dekat tanah. Besarnya pedang, subhanallah. Kan dia potong tu. Ni saya nampak depan mata saya sendiri. Kalau batu, nak potong batu, kalau pakai gaji pun dia ada pecah-pecah, kesan pecah tu. Ni batu. Ini dia potong pakai pedang, macam kita potong kek, cantik. Kan? Sap sekali potong. Semua potong-potong macam tu. Allahu Akbar. Ini kehebatan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kan karamah yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada mereka. Baik. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Muhammad, tolong bagi tahu. Qul. Bila dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, tolong bagi tahu wahai Muhammad kepada seluruh penduduk Jaziratul Arab. Tolong bagi tahu kepada seluruh umat dunia. Tolong bagi tahu kepada seluruh orang Malaysia, orang Taman Kosas, macam itulah. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas dasar hujjah, di atas dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tak tergolong di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni ada 4 perkara. Ini yang saya sebut malam ni. Yang pertamanya, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. 1. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas dasar hujjah dan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. 4 benda ni je yang dibuat oleh para sahabat, antara perkara yang dibuat oleh para sahabat sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kepada Nabi dan para sahabat. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Muhammad, tolong isytiharkan, tolong declare, tolong bagi tahu wahai seluruh umat dunia, wahai Jaziratul Arab, wahai penduduk Quraisy, orang musyrikin, orang Quraisy, orang Islam, orang Muhajirin, orang Ansar, hadhihi sabili, inilah jalan aku. Inilah Islam, jalan aku. Kita nak tonjolkan pada orang agama yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak suruh, wahai Muhammad, tunjukkanlah kamu rasa bangga dengan Islam, rasa seronok dengan Islam. Islam yang Allah bagi pada kita ni, kita bangga, kita seronok. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Dan inilah jalanku, inilah jalan aku yang benar-benar lurus, sirati mustaqimah. Kalau kita tengok dalam perbahasan bahasa Arab, sirat dalam Quran pun sudah bermaksud jalan yang lurus. Perkataan sirat tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Perkataan sirat tu pun dah bermaksud jalan yang lurus. Kemudian Allah tambah lagi mustaqim. Mustaqim pun maksud lurus. Cuma maksud mustaqim, kalau kita korek dalam lagi, mustaqim ni asal perkataan qama. Qama ni maksudnya berdiri. Kan? Berdiri. So maksud mustaqim, jalan yang lurus, bukan lurus ke harapan macam ni. Dia lurus tegak sampai ke atas.
Jalan yang lurus tu, kita ikut jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita ni, hanya jalan itu yang tepat lurus sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tegak ke atas. Hanya Islam saja jalan yang lurus yang tepat sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan hujah orang-orang golongan pluralisme agama. Golongan yang menganggap semua agama tu betul. Ni ada, Malaysia kita pun dah start masuk kuat dah. Dulu Indonesia dah kuat lama lah. Indonesia start masuk golongan pluralisme agama, menganggap semua agama betul. Semua agama membawa ke syurga. Semua agama nilai-nilai baiknya membawa ke syurga. Dia anggap agama ni macam roda basikal, roda motor tu. Kan, syurga duduk tengah, yang tepi ni banyak lidi-lidi basikal kan. Lidi motor tu. Semua agama membawa kepada maksud yang sama, iaitu syurga. Ada dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa anna hadza sirati mustaqima. Hanya jalan Allah Islam saja yang tepat sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Islam saja yang tepat sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak suruh kita rasa bangga dengan Islam. Nabi SAW pernah duduk dengan para sahabat. Dia duduk dengan para sahabat, Nabi ambil kayu. Dia ambil kayu, dibuat garisan dekat dibuat garisan dekat tanah, garisan lurus macam tu. Kemudian Nabi bagi tahu pada sahabat, Nabi baca ayat tadi. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalan yang lurus, jalan yang tepat sampai pada Allah. Kamu kena ikut jalan ni. Kemudian Nabi buat garisan tepi. Kan Nabi buat garisan panjang macam tu, dibuat garisan tepi macam tu, garisan tepi macam tu. Nabi kata apa? Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nak ikut jalan pemikiran kamu, pemikiran Islam. Jangan duk ikut ideologi nasionalisme kebangsaan, jangan duk ikut ideologi sosialisme, jangan duk ikut ideologi komunisme, jangan duk ikut yang ini, ikut Islam. Kalau kamu ikut jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilih, pasti kamu akan pecah daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kamu takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, Allah nak suruh kita ni tonjolkan Islam kita. Rasa bangga dengan Islam. Ini persoalan jati diri. Kita nak bagi tahu anak-anak kita, suami kita, isteri kita, adik-beradik kita, Islam yang Allah bagi pada kita ni, kita kena tonjolkan pada orang. Hadhihi sabili. Ni jalan aku. Ini Islam yang Allah bagi pada aku. Sama sekarang kadang-kadang setengah orang ni dia tak bangga, dia seolah-olah tak bangga dengan Islam. Nak sebut Islam tu kata, pelan-pelan sikit, jangan duk sebut Islam sangat. Lambat menang macam ni. Jangan duk sebut sangat ni, lambat menang. Para sahabat radhiyallahu alaihim, contoh dalam kisah peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab, Nabi SAW dikepung oleh 10,000 ketumbukan tentera. Dikepung kota Madinah ni. Kemudian antara tentera yang paling ramai dalam ketumbukan tentera Ahzab ialah Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ni tentera yang paling ramai, antara yang paling ramai dalam gerombolan tentera Ahzab. Nabi SAW bila tengok keadaan macam tu, Nabi dia rasa agak bimbang sikit. Dia kata, ramai ni, macam mana nak buat ni? Kena kepung sungguh ni, macam mana buat? Biasa manusia, Nabi pun manusia. Manusia biasa yang luar biasa. Ni Rasulullah. So sifat kemanusiaan masih ada dalam jiwa Nabi SAW. Tengok keadaan macam tu rasa bimbang juga. Nabi panggillah dua orang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az. Seorang ketua ataupun pemimpin kaum Aus dan seorang lagi pemimpin kaum Khazraj, antara dua puak besar di Madinah. Nabi panggil Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az, dua-dua nama Sa'ad. Nabi tanya, aku nak tanya ni, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az, apa pandangan kamu kalau dalam keadaan kita macam ni boleh tahan kena kepung ni, apa pandangan kamu kalau sekiranya kita bahagikan 1/3 tamar Madinah, hasil tamar Madinah kepada Bani Ghatfan, supaya Bani Ghatfan menarik diri daripada tentera Ahzab. Kan? Menarik diri. Istilah hari ni mufaraqah lah. Kan? Keluar daripada tentera Ahzab. Apa pandangan kamu kalau kita bagi 1/3 tamar Madinah kepada Bani Ghatfan, supaya Bani Ghatfan keluar daripada tentera Ahzab? Mana kuranglah sikit tentera Ahzab tu, kita pun rasa sedap sikit. Apa jawapan Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah,
Ni pandangan ini pandangan kamu ataupun wahyu daripada Allah. Tengok para sahabat dia berbincang dengan Nabi. Bila berhadapan dengan ayat Allah, berhadapan dengan Quran, berhadapan dengan hadis, berhadapan dengan syariat, sami'na wa ata'na. Kan? Tak banyak petikai dah. Macam orang sekarang, Quran dia boleh petikai lagi, tak sesuai macam-macam. Ni pandangan kamu ke ataupun ini wahyu daripada Allah? Jawab Nabi SAW, bahkan ini pandangan daripada aku. Kita nak bincang, kita mesyuarat lah. Bagilah pandangan kalau ada pandangan yang lain. Jawab Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adh, ya Rasulullah, dulu kami tak beriman pada Allah. Dulu kami lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kami sembah berhala. Dulu hidup kami berfoya-foya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kalau dulu, kata Sa'ad bin Ubadah, kata Sa'ad bin Mu'adh, kalau mereka nak makan tamar kami, tamar Madinah. Tamar Madinah ni tamar yang paling baik lah. Kan, tamar yang paling baik. Tuan-tuan mungkin pergi Madinah tu ada tamar Nabi kan, tamar Madinah, belah Madinah, tamar yang paling baik. Kalau dia orang nak makan tamar kami, dia orang kena bayar ataupun kena jadi tetamu kami. Dua benda dia boleh dapat. Beli daripada kami ataupun datang tempat kami jadi tetamu, barulah kami serve tamar free. Adakah sekarang setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kami Islam, adakah sekarang setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan kepada kami denganmu ya Rasulullah, adakah sekarang kami nak bagi tamar kami free-free pula kat dia orang? Demi Allah, kami tidak berhajat melakukan yang sedemikian rupa. Demi Allah, kami tidak berhajat melainkan hanya pedang-pedang kami yang bertempur antara kami dengan mereka. Allahu Akbar. Ini jati diri para sahabat. Bila dapat Islam tu dia tak lepas dah. Tak ada masa dah tak ada masa dah. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut antara sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang menguasai bumi, yang Allah bagi kekuasaan di atas muka bumi, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang beriman, siapa saja daripada kalangan kamu yang ingkar, yang murtad, yang keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling daripada Allah, yang berpaling daripada Islam, yang tak nak lakukan kerja-kerja Islam, yang tak nak perjuangkan Islam, yang rasa syok duk sorang-sorang, tak apa, Islam tak akan lemah. Sebab apa? Fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datangkan kaum yang lain. Kaum ini sifatnya mereka cinta pada Allah, cinta pada mereka, dan mereka cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka yang lain, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sifat mereka ini, sesama orang Islam dia berlemah lembut. Sesama orang Islam dia berlemah lembut. Sesama orang beriman dia berlemah lembut. A'izzatin 'alal kafirin. Dengan orang bukan Islam, dengan orang yang tidak beriman pada Allah, dia ada izzah. Dia ada kita nak kata izzah ni kemuliaan. Dia tak tunduk pada pandangan orang. Dia ada kemuliaan, ni izzah orang Islam. Ni kalau orang bukan Islam tak payah. Kalau buat hudud ni terkeluar daripada perkataan. Contoh ni, bukan politik ni nak sebut contoh. Kalau kita nak ikut tak ada izzah. Orang Islam dia ada izzah dia. Ni Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut contoh orang-orang yang betul-betul akan diberi kekuasaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bila wallahu alam, tapi Allah bagi. Allah bagi. Ini sifat orang yang bangga dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana para sahabat tadi, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adh, dia bangga sungguh. Dia bangga sungguh. Kalau dulu nak makan free tak boleh, jadi tetamu baru dapat free. Kalau beli baru dapat free. Tiba-tiba sekarang dah dapat Islam, nak bagi free. No, tak akan dapat sampai bila-bila. Dia ada izzah dia. Dia ada kemuliaan dia. Ini sifat orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat para sahabat rasa mulia dengan Islam. Kisah lain, saya tak tahu saya pernah cerita tak kat sini. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Al-Qadisiyah. Dalam peperangan Al-Qadisiyah ni, tentera Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bawa tentera Islam, menguasai tentera Islam, memimpin tentera Islam untuk membuka kota Parsi. Ni Parsi ni dulu macam mereka lah.
kuasa besar dunia. Rom dan Parsi kuasa besar dunia. Mana negara hebat, kuasai dunia. So Islam datang nak buka kota Parsi, dipimpin oleh tentera Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai di sempadan, waktu itu general tentera panglima kerajaan Parsi ialah seorang yang namanya Rustum. Rustum, bukan Rustam, Rustum. Rustum ni hebat tak hebat Rustum? Dalam kitab-kitab sirah sebut Rustum ni dia ada 280,000 orang tentera. Tentera saja 280,000 orang lengkap bersenjata, komplit tenteranya. Rustum ni disebut kemah dia saja, dalam kemah tu, kemah tentera tu ada mahkota. Mahkota Rustum tak letak atas kepala. Mahkota Rustum kena gantung kat siling sebab besar sangat. Mahkota tapi letak kat siling, besar sangat. Dia punya kemah tentera pun mewah, dengan kapet dia semua komplit. Waktu itu, waktu tentera Islam sampai dekat sempadan, Rustum dia hantar wakil dia. Dia kata, siapa, puak-puak mana ni datang, ribu-ribu ni datang nak buat apa negara aku ni. Dia hantar wakil dia jumpa Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, Sa'ad, Panglima Sa'ad ni wakil jumpa Sa'ad, ni Panglima Rustum ajak nak berjumpa. Ni buat apa datang ke negara kami ni, nak jumpa dulu. Ada masalah apa datang ramai ni. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bila utusan tu balik, Sa'ad bin Abi Waqqas tanya para sahabat kawan-kawan dia. Ni tentera-tentera dia ni, general, apa nama, major, semua orang hebat ni. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa nak ikut aku jumpa dengan Panglima Rustum? Siapa nak ikut aku jumpa dengan Panglima Rustum? Ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Masing-masing angkat tangan nak ikut rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas jumpa dengan Panglima Rustum. Tiba-tiba seorang daripada prembek tentera biasa angkat tangan. Orang biasa, tentera biasa. Dia angkat tangan. Wahai Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, tunggu, semua letak tangan, tunggu dulu. Kalau kita pergi ramai-ramai ni, yang pergi pula panglima kita, pemimpin kita yang pergi, nampak kolut, nampak tak kuat lah. Apa hantar panglima, hantar biasa-biasa dah lah, jumpa dengan panglima dia. Tunjuklah, ni saywa, kita berkata psikologi, kan, perang psikologi. Tak payah pergi, tunjuk Islam tu hebat. Akhirnya seorang sahabat ni namanya Rubai bin Amir. Rubai bin Amir kata apa? Wahai Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, tak payah pergi ramai-ramai, padan aku je yang pergi. Lepaskan aku seorang je yang pergi dengan Rustum. Tak payah pergi ramai-ramai, bagi aku seorang je yang pergi. Akhirnya semua setuju, sebab saywa, kan, perang saraf, perang psikologi. Akhirnya Rubai bin Amir dia ambil seekor kuda tua. Dia pakai baju perang yang compang-camping, baju perang yang sudah kita kata reject dah. Baju perang reject pakai, dia bawa kuda tua, dia bawa lembing sebatang. Dia pun naiklah kuda. Tentera Rustum dapat tahu rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas akan sampai. Dia dapat tahu. Nah, dia kata apa, tak apalah. Kita siapkan tentera-tentera kita 280,000 orang, semuanya siap siaga, berkawat cantik semua, tunjukkan semua kekuatan-kekuatan kita, tunjukkan manjanik, tunjukkan kita punya kuda perang, tunjukkan kita punya jet berjuang, tunjuk bazooka, tunjuk kata kebal, tunjuk semua ni. Nanti dia orang nak sampai, biar tengok siapa yang dia orang nak berhadapan. Kan, tengah-tengah tunggu 280,000 orang berhimpun. Siap sedia, dia orang baju besi, semua komplit. Dengan Panglima Rustum tunggu atas dia punya apa, tempat dekat kemah tu. Tunggu, tiba-tiba daripada jauh nampak. Seorang aja. Kedekuk naik kuda. Kan? Naik kuda kedekuk. Siapa pula tu? Ke tentera Islam seorang aja ke? Kan? Bayangkanlah 280,000 orang siap siaga dengan sepenuh kekuatan menyambut seorang tentera biasa Islam. Kan? Kita memperolehi kemenangan yang pertama, kan, dalam cerita pengambil. Nampak? Dah hebat dah pertama. 280,000 orang. Kalau kita hari kemerdekaan, semua tentera-tentera berhimpun, siapa nak datang? Agung nak datang. Kan? Hari kemerdekaan, Agung naik kereta besar tu kan. Semua tabik kat dia. Ni bayangkanlah tentera biasa seorang, 280,000 orang siap dengan Rustum sekali menyambut seorang tentera biasa, tentera Islam. Kan? Datang kedekuk dengan kuda dia. Kuda pula kuda tua, kan, baju pula pakai baju baju perang biasa, bawa lembing sebatang aje. Kan, nak tunjuk orang Islam tak takut. 280,000 orang tak takutlah. Biasa je, bawa relax. Ni orang Islam, dia punya hebat dia ada, izzah dia ada.
Sampai dia tengok, sampai dekat kemah Rustum tu. Bayangkanlah dia melintas tuan-tuan, dia melintas di hadapan 280,000 orang, semua jeling kat dia. Jeling kat dia. Dia relax, kedekuk kan. Sampai depan ada kapet merah. Ini dalam buku sirah sebut dia ada hamparan dia. Hamparan besar, tak sampai nampak Rustum tu ada hamparan besar. Rubai bin Amir dinaik dengan kuda-kuda atas kapet. Kan, nak tengok samsing ni izzah orang Islam. Dia naik dengan kuda-kuda atas kapet tu. Kedekuk. Ni habis tentera-tentera marah. Kamu turun kamu. Datang tempat kami bawa samsing. Apa jawab Rubai bin Amir? Ana lam atikum fa adha silahi bi amrikum. Antum da'awtumuni fa in ahbabtum an atikum kama urid wa illa raja'tu. Ini kata Rubai bin Amir. Dia kata, kau orang yang jemput aku. Kau suka hati aku nak datang macam mana pun. Kalau tak puas hati aku balik. Kan? Ni kata Rubai bin Amir. Aku tak akan sertakan senjata aku dengan arahan puak-puak kamu. Ini kata Rubai bin Amir. Di hadapan 280,000 orang tentera Rustum. Tapi kata Rubai bin Amir, tak apalah kalau kau nak suruh aku turun juga. Tak apalah, aku turunlah juga. Dia turun, dia parking kuda dia atas kapet tu. Dia parking, isyak lah. Isyak berhenti ke? Azan ke? Azan